Sekarang Bendung, tak, Zek. Tunggu je lagi lah. 2-3 minit lagi. Dah ada start test apa? Test 1 lah. Minggu depan tu. Minggu depan. Saya punya test insyaAllah minggu tak ke 8, 9, 10 gitu lah. Sebab saya test satu je. Lepas tu kita punya final pun open book. So saya tak risau sangat. Bukan tak risau pun, sebabnya kita bila kita buat programming ni, bukannya kita nak hafal sangat kita punya apa ni, program tu lah. Yang penting kita tahu nak pakai tu. Jadi bila kita open book, biasanya mesti student akan, bila tengok soalan dia akan cari program yang lebih kurang dengan soalan tu. Dari situ nanti baru dia akan buat alter, modify apa semua. Mungkin dia akan run kan. Dah jadi tu nanti dia kena salin balik lah tulis tangan apa kan. Sebab tu lab sheet tu, bila awak tanya nak tulis tangan ke tulis type ke, sebenarnya memang awak kena tulis tangan, sebabnya bila awak pergi lab nanti baru awak nak type apa yang awak tulis tu. Itu dia punya asas dia kat situ lah. Jadi bila face to face pun, bila jawab soalan final pun memang kena tulis tangan kan. Tulis dia punya tu. Tapi soalan tak rasa susah bila buat open book. Sebab open book ni still awak boleh cari jawapan dia. Kalau face to face punya exam, tak adalah susah sangat dia punya programming lah, sebab kita kena ingat macam mana nak tulis tu kan. Okay. So semester ni adalah yang kali kedua buat full online lah untuk microcontroller ni. Kita dah ada berapa ni? 6. Kalau saya terputus nanti awak WhatsApp. Okay, sir.
Okay, saya boleh start lah. Ada dalam 10 orang tak masuk. Okay, nanti boleh tengok ni lah. Sir, ada yang kongsi device. Ada kongsi. Tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan bacaan doa. Bismillah. Ya, boleh nampak saya punya skrin? Boleh sir. Nampak sir. Nampak sir. Ada yang kena remove. Sebab apa tak tahulah. Sebab tu lambat start record dia. Jadi bila kita masuk meeting tu kan, bila kita record tu, dia ada dia punya message kan. Nak join ke tak nak join apa benda tu. Agaknya salah pilih pun. Oh, saya belum bagi slide. Belum kan, chapter 5. Yang lain saya dah bagi. Hari ni saya akan blast untuk yang chapter 3 ni dengan dia punya lab lah. Lab pun dah boleh buat terus kan ni. Lab chapter 3 Jadi lab sheet 2 lah. Chapter 3 ni boleh dengar? Boleh sir. Boleh dengar? Boleh nampak dia punya. Okay. Chapter 3 ni akan ada 2 parts lah. Ada bahagian timer nanti dengan ada interrupt. Timer ni kita akan khusus kepada kita punya milis je lah. Dia ada hardware timer ni. Hardware timer ni ada by dia timer ni lebih kepada masa yang dalam kita guna masa yang dia dalam dalam board tu. Dalam board tu dia ada masa dia kan. Kalau yang kita buat timer delay tu is timer by programming. Yang ni kita gunakan masa yang dia bila kita on kita punya microcontroller tu dia akan start counting. Kan dia ada dia punya crystal dia tu untuk oscillate tu. Itu ada timer dia lah. Dia ada beberapa hardware timer yang lain lah. Tapi yang kita nak tengok adalah timer by milis ni. Ni je lah function dia. Okay. Yang lain tu
ada video saya letak and then ada beberapa contoh, boleh go through lah untuk soalan objektif lah. Okay. Kalau yang advanced timer tu kita tak tanya pun dalam exam. Okay. Siapa ni tutup mic lah. Okay, lepas tu kita ada bahagian 2 ni, kita ada interrupt. Interrupt ni kita akan tengok interrupt untuk pin 1, 2. Kita ada interrupt lah. Biasanya kita akan represent kita punya interrupt tu by kita punya button switch lah. Okay. So kita akan refresh balik beberapa program lah. Kalau yang kita ingat yang minggu lepas kita buat delay dan kita ada buat loop timer kan, for I sama juga berapa tu, X sama juga 1000 ke apa tu. Itu dia akan count looping tu by kita punya nilai tu lah. So nilai tu kalau 1000 tu lebih kurang 1 saat lah. Kalau 2000 awak tengok balik for loop tu lah. Kalau 2000 tu 2 saat. Macam tu lah. So yang ni is a conventional tu yang kita buat by delay tu kan. So delay ni dia punya drawbacks dia adalah Arduino tu off. Sometimes kita boleh pakai ini adalah some tricks ni. Kita boleh ingat yang ni high dengan low ni. Kita ada beberapa cara lagi kan. Kita boleh letak 5, kita boleh letak kosong tu kan. Kita boleh letak true dengan false tu kan. Kita boleh letak nilai 1 tu. Bahagian ni untuk kita nak hidupkan dia punya tu. Digital write, pin berapa. And then mode dia apa, 1 ke atau kosong. Kita boleh hidupkan dia juga dengan kita ambil data daripada pin tu. Contohnya dia ambil data daripada pin ni lah, pin built-in ni. Ni pin built-in ni kan. Katakan dia pin 13 ni. So dia ambil data daripada sini 13 ni dengan function dia read. Dia read pin tu. Kalau pin tu kosong volt, so nilai kat sini adalah kosong lah. Kalau pin tu nilai dia 5 volt, so nilai dia akan jadi 1 lah sini. Digital write kat sini. Okay, pin 13. So dia baca pada pin tu berapa nilai dia. So kalau dia baca kosong, so sini akan jadi kosong lah. So kalau dia baca 1, dia akan jadi 1. Cuma kita ada function yang ni. Function boolean ni. Not function kan. Okay. So pada permulaan, bila permulaan biasanya by default. Permulaan by default biasanya kita akan set ataupun kita akan set 0 lah. So dia akan baca sini. Permulaan dia 0 kan. By default 0. So digital write sini. So dia akan baca not 0 maksudnya dia akan baca 1 lah mula sekali. And then dia delay, and then dia pusing balik, dia akan baca kosong pula. Macam itulah not ni kan. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada in terms of delay ni. Kita nak buang delay tu. So kita akan pakai millis ni. Okay. Millis ni. Okay. Ini adalah satu function juga ni. Okay. Ini adalah satu function. Lepas ni kita tengok. So function yang ni akan menghasilkan nilai kat sini sama ada kosong ataupun 1. Okay, kita ingat balik kan kita punya arahan digital write ni sama ada 1 atau kosong kan. 5 atau kosong atau true atau false. So yang ni function millis ni adalah untuk kita buat dia punya counting lah. Count ataupun kita punya time lah. Okay, ini adalah sebagai function
bahagi 2 modulus. Okey, untuk kita hasilkan sama ada kosong ataupun 1. Kenapa bahagi 1000? Sebab untuk kita ibarat second lah. Kan 1000 ni ibarat 1 second kan, dia millisecond kan kiraan dia tu. Okey. So delay ni kita dah tengok. Okey, untuk for ni kita pun dah tengok chapter yang 2 tu. Okey. So kita pun boleh pakai if untuk kita buat kita punya counting delay tu. Dan yang kedua adalah kita punya millis. Okey. Yang ni ada pakai library ni, library ni dia timer by function yang di-develop oleh somebody tu, and then dia create library, and then kita kena call back library dia tu. Mula-mula kita kena library ni kita kena download dululah dalam kita punya apa? Kita kena download dalam kita punya Arduino tu. Okey, IDE tu lah. Dia ada library manager tu. Kita kena cari library dia tu. Dan kita kena include dia punya nama tu lah. Biasa dia ada hashtag tu. Include library apa dekat sebelum void setup ni. Kita punya void setup ni. Okay. Dia ada hashtag. Apa nama library.hash. Macam tu lah. Sama juga library ni bila kita nak pakai sensor apa. Dia mesti ada library. Library ni adalah dia punya custom programming dia. Language dia macam mana. Okay. Kalau kita nak pakai sensor apa, sensor ultrasonic, dia ada library dia. Sensor apa lagi, dia ada library dia. Library dia tu yang akan dia akan validkan kita punya arahan statement tu lah. Okay. So ada timer in terms of hardware nanti dan etc. ni yang dalam hardware tu lah. Okay. Okay, untuk delay yang hari tu kita tengok. Okay, kalau kita tengok delay ni, dia ada off sini kan, off. Dia ada off sini, Arduino off kan. Okay. So kalau kita tengok daripada programming ni, kita sepatutnya faham apa yang dia buat lah. Draw the LED timeline ni kan. Kita tengok sini. Kita ada 2 LED, LED 12 dan LED 13. Ini sambil-sambil kita buat revision lah. Okey, yang pertama dia akan baca kat sini LED 0 high, LED 1 high. Yang mana saya delay 5. So kita ada di sini hingga 0.5 ni. LED high dua-dua. Nampak kita buat macam tu lah. And then dia ada delay 0.5 LED high. So sini dia on lah. And then boleh tulis sini. Ada sini 0.5 ni. Sini dia delay 0.5. Lepas tu high lagi. 0.5 lagi sini kan. 0.5 lagi. Lepas tu low high. Bawah ni kan. 0.5 lagi. 1 low, 1 high. Okay. So yang ni pula. Dan seterusnya lah. So in between delay ni, dia kita tak boleh nak interrupt apa ni, statement lain lah. Okay. Itu yang kita nak kena pakai millis tu. Okay. So yang ni awak boleh habiskan dia punya timeline untuk faham lah. So how to blink one LED with one second interval and one LED with 2 second interval and one LED with 3 second interval. Tak boleh lah. Kalau satu LED ni kita ada 1 second interval. Okay. Campur pula satu LED ada 2 pula second.
Macam ni. Campur pula LED lagi dengan 3 second pula sini. Boleh ke? Tak boleh. Sebabnya kita pakai delay ni, sini delay kan. Dia off ni. Ibarat kita punya Arduino off. Sini pun bila dah off kat sini, dia dah delay ada 1 second. Macam mana kita nak interrupt masuk kat sini? Tak boleh kan? Untuk hidupkan yang ni. Sama juga yang ketiga ni, macam mana kita nak interrupt masuk supaya dia hidup pada masa yang sama ni. Tak boleh. Dia boleh hidup pada masa yang sama. Kita letak je lah kan, on. Tapi nak padam ni. Sini dia kena tunggu delay dulu. Dia complicated sikit lah. Sebab delay ni dia off kan. Mungkin awak boleh cuba try, boleh tak? Okay. Dia ibarat macam ni lah. Kalau kita tengah masak telur goreng kan. Telur mata kan. Masak telur mata 10 saat lah. Kita kena berada di depan kuali tu 10 saat. Boleh tak kita buat kerja lain? Tak boleh kan? Ibarat macam tu lah. Okay. So the problem with delay is hogs other process. So kita akan perkenalkan kepada timer lah. So millis. So millis is a return the number of millisecond. Nama pun millis kan. So kiraan dia dalam millisecond lah. Ada satu lagi yang lepas ni micros. Kiraan dia dalam micros untuk lebih accurate lah. Tapi biasa kita pakai millis je. So millis ni once you on awak punya Arduino ni, dia akan run dia punya timing tu sampai 50 hari. So 50 hari tu baru dia reset awak punya millis tu. Reset kepada 0 lah. Jadi kalau awak on je awak ada program buat millis tu. Jadi awak hanya boleh pakai awak punya counting sequence tu. Mungkin valid untuk 50 hari lah. Tanpa off kan. Okay. Macam tu lah ibarat dia. Lepas 50 hari kena tengok balik sama ada dia reset sequence tu, dia masuk balik dalam statement ataupun tak. Mungkin macam tu lah. So syntax dia adalah time is equal to millis. Ni je syntax dia ni. Yang ni adalah declaration. Awak nak letak apa kat sini? LED interval ke, previous time ke apa. Ini bukan syntax. Syntax dia yang ni je, millis ni. Okay. So numbers of millisecond pass since the program started, data is unsigned long. Ini type dia tu lah. Kita nak letak long integer ke. Kita nak letak sign ni, tak nak letak sign pun tak apa. Tapi long ni kena letak. Long ni sebab kita punya, bila kita letak kita punya karakter ni, long ke, byte ke, dia akan spacekan kita punya memori dalam Arduino tu. Kalau kita letak long tu maksudnya space yang dia akan allocate untuk Arduino simpan calculation data tu sampai 50 hari ni. So banyaklah dia allocate tu. Itu dia punya apa ni, knowledge dia tu lah. Okay. Okay, contoh kita letak unsigned long time. Okay, kita nak tengok apa ni millis sebenarnya kan. So kita print lah millis tu dulu. Time sama dengan millis, kita print time. Kita tengok apa benda kan. So start. So kita nampak ni, dia akan counting lah dalam kita punya ni. So millis dia count dia, kita pakai timer di dalam Arduino tu. Okay. So Arduino tu yang akan kira. Dia akan terus kira lah sampai 50 hari tu. Kan kita akan guna dia punya kiraan tu dengan kita akan buat statement lah. Apa yang penting adalah kita punya time interval tu. Ini adalah yang penting lah.
time interval ni ataupun kita panggil dia sebagai julat masa kan. Okay. Untuk senang kita punya milis ni. Ni kita punya milis Bila kita on je, dia akan terus counting sampai habis lah. Counting. Ada interval. Kita interval ni julat masa kita nak pakai 1 saat. Kita nak pakai contohlah 1 ataupun kita untuk operasi apa-apa lah. So kita kena benda ni akan counting. So dia adalah 1 saat kita pakai. So kita akan pakai sini 3 pula. Ada pakai 4 saat. So ini yang tempat yang kita nak charge, kita nak set ni dekat ni. Kita kena ada point ni, Okay. Kita kena ada point ni bila kita nak kita ada point ni. Okay, kita ada point ni. Point-point ni akan kita kena buat dia punya variable lah. Dia lah. Ataupun kita punya variable dalam kita punya statement tu. So yang ni pun kita ada kan interval kan. Interval ni yang ni lah, panjang ni. So ada 3 komponen nanti. Ada 3 variable yang kita kena tengok lah. Okay. Untuk kita make use of kita punya kiraan milis. So di mana ni akan keep counting. Okay. Apa beza milis dengan delay tu? Kalau delay tu, bila dia count ni, kita tak boleh kacau kat sini kan. Kita tak sini. Tempat tu. Ataupun dia akan start sama. Bila nak mati sama tu, susah sikit kita nak ni. Tapi kalau yang ni, dalam milis ni, contoh kat sini yang dia tengah kira ni, kita boleh start satu kat sini. Dia berhenti kat sini. Kita boleh start pula yang kedua. Dia berhenti kat sini ke? Kan? Kita boleh start pula yang ketiga kat sini. Dia berhenti kat sini. So, ini yang asal tu. Kalau kita pakai delay tu, kita tak boleh nak start apa-apa bila. Tapi kalau untuk milis ni, kita boleh start kat mana-mana. Dia variable ni lah. Time interval kita, julat ni, dekat mana kita punya start ni, dekat mana kita punya. Okay, tu dia punya secara ringkas dulu yang pertama tu lah. Lepas ni bila kita kena bayangkan ni, julat ni. 3 variable ni kita kena sentiasa bayangkan lah. Okay, macam ni kan. Ini kita pakai milis tu. Cuba awak buat yang ni pakai delay. Boleh tak kita nak buat? Cuba dulu lah. Pakai delay. Boleh tak? Dapat ke time? Ingat lah tadi. Ini pin number. Okay, nilai sama ada kosong modulus kita nak bahagi 2 dan modulus. Sama dia akan kosong ataupun 1 lah. Okay. So senang cerita pakai je apa sintak dia ni. Kalau apa ni saat 1000 milis ni kiraan ni lah yang kita cakap ada kan dalam ni kan. Dia tengah kira ni. So dia tengah kira. Katakan kita nak start kat sini. Sini. Start mula-mula ni. So bahagi 1000. Contoh dia duduk kat sini. Okay. Kita akan dapat satu apa ni. Satu condition untuk yang ni lah. So bagi 2000. So dia berhenti kat situ contohnya. Okay.
Nampak ni. So, bagi 3,000, tempat yang sama dia akan berhenti 3,000 kat sini. Okay. So, kita tengok dia punya video ni. Nampak? Ni dah nyala. Lepas tu nyala yang kedua. Yang ni nyala balik sebab every satu kan. Ni yang ketiga. So kalau kita buat dia punya timeline, contohlah ini milis yang panjang ni. Ini nyala on every nampak ni. Okay. So sini tempat nyala yang pertama tu. Okay. Dia punya seller dia tu. Okay. Yang ni yang kedua ni dia duduk sini kan. Nampak. Ini on, ni off. Ini on, ni off. Okay, yang ketiga. Okay, nampak tak? Ada banyak statement yang kita boleh buat pada masa yang sama lah. Ibaratnya awak tengah goreng telur tadi. Sebelah tu awak ada tiga dapur lah. Tengah goreng telur kat tengah. Kat sebelah kanan tengah kacau sup. Sebelah kiri kacau sayur. Macam tu. Okay. Okay, yang ni yang saya cerita tadi. Kita kena ada 3 benda tadi. Time interval. And then kita kena ada previous tu. Previous kita kena start dengan kosong lah. Okay. And then kita kena ada current milis. Current milis ni kita kena ambil data dia tu. Kan kita ada milis kan. Milis ni sentiasa kira. So kita kena nak start kat mana tu kita kena capture data tu. Contohnya nak start kat sini. Kita kena capture dia sebagai current milis lah. Macam tu. Current milis tu sama juga milis pada waktu tu. Barulah kita masukkan kita punya statement tu. Okay. And then current ni bila kita dah siap satu statement, dia akan jadi katakan dah habis statement ni, dah masuk ke loop yang kedua, sini pula akan jadi current. Yang ni akan jadi previous pula. Macam tu kan. Untuk scale yang kedua. So current previous tu dia sentiasa berubah lah. Sebab kita milis tu dia akan kira sepanjang masa kan. Dia akan kira sepanjang masa. Mula ni akan jadi kosong. Bila kita nak pakai dia, kita akan jadi dia sebagai current. Current tolak dengan previous. So berapa kita punya sela masa yang kita nak pakai tu. Time interval tu. Okay. Itu dia punya sepintas lalu lah. Lepas ni kita tengok dia punya coding tu, baru awak gambarkan dia. Dia milis ni dia macam tricky sikit. Awak buat dia punya lab lepas ni, awak kena fahamkan. So baru insyaAllah lah boleh. Okay. Sebab programming ni bukan macam teori tak DJ kan, dia fix kan. Tak, kita kena fahamkan macam mana dia punya implementation dia. Berdasarkan statement tu lah. Okay. Boleh ikut lagi lah? Hello? Dengar saya. Boleh. Okay, ni masuk time interval. Kalau sini 5 saat ni kan. Maksudnya dia akan timbul setiap 5 saat. 5, 10, 15. Macam tu. 7 interval macam ni, interval ni dia setiap ni yang saya cerita tadi tu kan. Interval ni. Jarak masa tu. Ataupun waktu pengoperasian dia tu. Ni jarak ni. Kalau 5 saat lah. 5 saat yang kita nak dia beroperasi tu pada julat tu lah. Okay. Jadi yang ni 7, awak akan dapat 14. Awak akan dapat 21 kan. Yang ni awak akan dapat 11, 22,
33 lah. Yang ni 13, 30, 26 kan. Tengok macam ni. 5 awak dapat number 1 ni kan. Lepas tu 10. Number 1. 15. Number 1. 20. Number 1. Nampak? Ini kita punya milis sentiasa bergerak kan. Ni milis kita kan. Sentiasa bergerak. Okay. So yang ni awal-awal ni kosong. Kita akan jadi kita punya previous milis. Nampak? Previous milis kosong. Okay. So dia akan nampak nombor 5. So nombor 5 akan jadi current milis. Kan? Dia akan jadi current. Keadaan sekarang. So bila dia nak ambil lagi nombor 5, jarak 5 dengan kosong ni, dia akan jumpa pula yang ni dia akan apa? Kalau kita nak buat dia punya programming tu, nak maintainkan 5 tu. Kita kena buat perbandingan lah. Current bahagi tolak dengan previous kan. Kita nak maintainkan 5 ni. Jadi kita bila dia buat program ni bila dia baca statement program ni, milis tu sentiasa kira. Kan? Masa sentiasa berjalan. Gitu. Masa sentiasa berjalan. Tapi kita nak pastikan interval kita tu sentiasa 5. Jadi current tolak dengan previous, dia akan kira lah. Adalah dia punya statement dia tu. Jadikan 5. Jadi sini jadi current. And then dia akan buat kira, nanti kita ada coding dia tu. Nak setkan bila bacaan current tolak previous akan jadi 5, dia akan implement apa. If statement dia current tolak dengan previous sama juga jeda masa kita berapa, so dia akan on. Maksudnya sekarang ni current, so sekarang current dah kat sini kan. Yang ni akan jadi kita punya previous. So current tolak previous, dapat tak 5? So kalau dapat dia akan on kat sini. Begitulah. So yang current sekarang akan jadi previous pula untuk yang current yang seterusnya. Macam tu. Ini saya nak fahamkan awak tu dia punya variable supaya awak tak pening. Kenapa variable kejap current ni current yang keadaan sekarang ni masa dia dah berubah jadi previous. Sebabnya kita nak maintain kan dia punya selang masa tu. Sebab dia ada operasi dia kan. Previous tolak current ataupun current tolak previous sama juga dengan jeda masa kita. Interval kita berapa. So kita dapat dia punya maintain dia punya interval tu lah. Kita dapat dia maintain interval. Ini yang pentingnya ni. So previous current tu. So pada permulaan kita kena set kita punya previous tu sebagai kosong lah. And then dia punya time keep apa ni? Time keeps counting tu. Kita kena ambil data milis dia pada waktu tu. And then kita kena bandingkan dengan previous, dapat tak jeda masa kita yang kita nak tu. Kalau kita dapat, kita akan on kita punya statement dia tu. Maksudnya macam tu. Sama lah macam ni. 7, kita akan dapat 14 sini, 7 sini, 14. Okay. 21. Nampak? 11, kita akan dapat sini, 22. Third. Begitulah seterusnya lah. Okay. Sebab tu awak nampak kat sini, dia tak ikut sequence kan. Kalau kita katakan awak, dia bukan ikut sequence, dia akan ikut time kita. Faham? Kalau kita buat programming pakai statement pakai delay, dia akan ikut. Okay, delay sekarang, delay pertama apa yang dia buat, delay kedua apa yang dia buat, delay ketiga apa yang dia buat. Yang ni tak. Yang ni milis ni dia sentiasa count dari 0 sampai 50 hari tadi. Awak nak ambil dekat mana masa yang dia tengah count tu untuk awak implement awak punya statement. Ibarat macam tu lah. So 3 benda yang kita nak kena ada. Julat masa tu. Ni kan awak punya julat masa tu. And then awak punya start dengan stop tu. Okay. Previous dan juga current. Okay. Ni dia. Contoh mana ni? Okay. Contoh yang ni. Kita dah ada. Saya ambil dulu.
Ada lagi yang nak masuk? Okey, ni lah. Copy paste. Setiap yang ada dalam kita punya apa ni, saya punya slide tu awak boleh copy paste dan awak boleh belajar lah. Okey. Okey, ini adalah kita punya yang nak blinking one LED tu. Boleh dengar lah. Boleh sir. Okey. Boleh. Boleh nampak ah? Boleh sir. Nampak saya. Okey, tengok ni ah. Besarkan sikit. Constant integer LED pin. Yang ni constant ni tak tahu tak apa. Constant ni maksudnya dia tak berubah lah. Okey, tak ya. Banyak-banyak pening kan. Integer lah. LED integer ni 13 ni integer. Okey, and then kita ada LED state yang mula LED state ni dia set yang mula-mula tu. Low condition. Maksudnya kita nak pastikan yang condition awal tu adalah low lah. Okey. Tu start LED low lah mula-mula tu. Okey. Kadang-kadang kita buka kita punya Arduino, mana tahu ada data dekat pin tu kan. Tiba-tiba dia nyala. Kalau kita by apa ni, kita by default kita dah set LED pin number 13 tu sebagai low. Kalau kita buka Arduino, dia akan make sure confirm pin tu zero lah. Ini by initial condition lah kan. Kalau kita nak set betul-betul dia kosong, kita boleh setkan dia punya condition tu. Kalau tak nak pun tak apa sebenarnya. Okay, long interval previous. Ni yang mula-mula ni kita ada interval dia. Ini apa dia interval? Interval ni kita punya sela masa tu lah. Okay. Ini previous. Previous ni sama kosong. Previous sama kosong ada previous yang mula-mula lah. Starting point dia tu. Okay. Sekarang ni untuk current tak ada lagi. Current tu kita kena ambil dia punya dekat mana kita nak ambil kita punya milis tu. Milis tengah berjalan kira kan. Current tu kita kena write dalam kita punya statement lah. Bila dia baca current milis sama juga milis, maksudnya dia bagi arahan yang ni. Current milis sama juga milis, maksudnya dia akan bagi arahan dekat milis tu, milis yang tengah counting tu, capture masa dekat situ. Okay. Lepas tu baru dia buat dia punya statement dia tu. Macam yang saya cakap tadi tu lah. Masa sekarang bandingkan dengan masa yang sebelum dia lebih besar tak, ataupun sama juga dengan interval kita nak 1 saat. Kalau sama, kita akan buat dia punya statement. Kalau tak sama, kalau nak kita punya interval tu, milis tu dia tengah counting kan. Okay. So kalau pada dalam masa tu dia menepati, dia akan buat kita punya statement yang menepati kepada time interval tu. Kalau tak, dia tak buat. Macam itulah. Sebab tu dia pakai if statement tu. Okay. Kita run dulu, nanti kita tengok. Sama je. Ini kalau satu ni, kita nak run satu lah. 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat. Kalau kita nak jadikan panjang sikit, jadi 2 saat. Okay. Macam ni. Dua. Tukar kat situ je. Okay. Nak ke. Ini sama dia punya delay untuk on dengan off tu sama. Kalau nak tak sama, awak dua interval. Interval untuk on lain, interval untuk off lain. Lain pula advance sikit lah. Saya ada tunjuk dia punya slide tu dan yang kemudian lah. Okay, yang ni jadi yang kita buat. Boleh ambil, nanti boleh study. So kita balik pada slide kita ni. Okay, yang penting kita kena ada time interval ni. Berapa ni? Ni yang kita nak letak dalam kita punya milis lah. Time interval kita adalah 1000 lah. Yang mula-mula ni akan jadi kita punya previous kan. Okay. Yang second ni akan jadi kita punya current. Okay.
Bila dia dah laksanakan, current ni akan jadi previous pula. Betul kan? Dia pergi sini pula. Dia akan jadi current. Dia akan tolak pula dengan previous ni untuk menepati dia statement ni. Lebih besar tak interval tu. Okay. So ibarat dia macam ni. Kita punya milis ni tengah berjalan. Okay, milis kita tengah on kat sini. Kita nak kita punya time interval katakan kita nak time interval kita tadi 1 saat kan, 1 saat on, 1 saat off. Ni 1 saat. Okay, so dia buat statement sini. Dia baca sini, dia baca sini ni. Constant dia baca. Yang ni long ni dia baca ni. Yang ni statement ni dia baca. Ni. Setiap kali dia baca, milis jalan dia punya counting tu. Dia baca. Dia baca sampai kat sini. Sampai kat sini, katakan sini. Unsigned long current milis. So milis sekarang dekat sini. Dia ambil dulu ni. Dia kena ambil dulu ni current milis ni. Dia ambil sekarang. Duduk sini. Sini milis kita sekarang 0.3. Dia habiskan baca ni 0.3. Dia pun check ni. 0.3 ni lebih besar tak dengan interval yang kita nak ni? Ni interval yang kita nak ni. 1 saat. Dia pun tengok. Tak menepati. Tak menepati dia tak buat lah yang ni. Statement ni. Jadi dia pergi kepada bawah ni lah. Dia pergi bawah. Itu dia pergi balik atas. Dia buat balik. Dia buat balik yang void loop ni. Dia buat balik, baca balik. Dia akan baca apa? Dia baca milis balik. Dia tengok milis. Dia baca sini milis. Milis ini 0.5 katakan. Adakah 0.5 menepati 0.5 tolak dengan 0 sama juga 0.5 kan. Jadi still off lagi. Okay. Sampailah dia baca sini, katakan dia capture sini 1.0 katakan 1.01 lah. Lebih besar daripada interval kan. Okay. Dia baca and then 1.001 tolak dengan 0 awal previous kita tadi sama juga dengan interval kita lebih besar daripada interval 1. Lebih besar kan? 1 tolak 1.001 tolak dengan 0 sama juga dengan 1.0001. Lebih besar daripada interval yang kita nak 1 ni. Jadi apa yang dia buat, dia tengoklah. Yang ni. So benar kenyataan ni, so dia pergi kepada statement yang ni lah. LED state low sama juga low, LED state high. Kalau LED state pada masa itu adalah 0 sama dengan 0, okay, LED state akan jadi high. Jadi nyala lah. Pada waktu ni, kalau dia pada waktu ni dia dah capture data ni betul pada milis tu, so dia akan tengok sini. Sekarang LED state kita sama juga dengan 0 kan. Jadi LED state high. Okey lah. So dia nyala on sini. On pada 1 saat tu lah. Okay. Lepas tu dia counting balik atas ni. Okay. Dia counting balik. So yang previous tadi dah jadi, yang 0 previous tadi dah jadi previous kat sini lah. Dah jadi 1 saat. Nampak? Yang jadi 0 kan. So dia buat balik statement tadi. Dia buat dia kira macam ni. Sini dapat 1.5. 1.5 tolak 1. Adakah dapat lebih besar daripada 1? Tak kan? Jadi dia on lagi. Macam tu lah. Sampailah awak jumpa sela masa yang kedua tu. Dia sampai sini. Katakan 2.0010. 2.1 ni kita punya current ni. Tolak dengan previous kita 1. Dia lebih besar daripada interval kita 1 kan. So dia akan buat statement apa? Tengok pula. Buat statement apa? If tak kan. Dia buat yang ni pula. So dia low. LED state sekarang kita adalah 1. Tak sama dengan low. Jadi kalau tak sama dia akan buat else lah. Else low 0 dengan 0 dia akan LED state sekarang adalah 1. Dia on. LED state dia akan baca balik state tu. Low. So tadi dah on. Dia akan jadi off lah pada sela masa yang kedua.
So technical ni sebenarnya kita nak fahamkan aja sebenarnya. Okey, tapi dari segi dia punya statement tu, sebenarnya awak kena ada 3 benda ni. Okey, awak kena capture data ni. Ni kan kita punya milis tu. Awak kena capture data dulu. Capture data ni awak kena baca dulu milis tu berapa sekarang. Okey. Lepas tu awak kena buat perbandingan pada masa awak capture data tu kat bawah ni. Daripada buat capture data tu. Ini arahan untuk capture data pada kita punya kiraan tengah berjalan tu kan. Okey, bandingkan pula. Data yang kita capture ni dengan arahan milis ni dengan previous. Yang kita previous awal-awal ni kosong lah. Kalau kita capture dekat bawah ni, kita capture kat sini, previous tu yang sebelum dia lah. Tu kena faham tu. So previous ni sentiasa bertukar. Sebab apa sentiasa bertukar? Sebabnya awak ada generate pula kat sini ni. Nampak ni? Previous milis sama dengan current milis. Ni awak reset ni. Ni reset. Awak reset semula lah. Previous tu akan jadi current. Maksudnya awak sekarang kosong ni. Kita capture data sini. Ni dia akan bandingkan yang ni. Bila dia jumpa yang ni, kita capture data sini. Okay. Dia akan bandingkan dengan yang atas pula. Sebab apa dia bandingkan yang atas ni? Sebab kita dah shiftkan yang ni. Previous ni akan jadi current. Okay. So perbandingan terhadap every time interval tu sentiasa tepat. Kalau satu saat on every interval. Kalau 2 saat on every interval. Macam ni lah. Sentiasa tepat lah. Nampak? 5, 10, 15, 7, 14, 21. Okay. So statement dia yang ni memang awak kena ingat. Awak kena awak kena ambil data, kena buat current milis sama dengan milis, maksudnya kita ambil data, kita bandingkan pula if dengan statement if, data yang kita ambil sekarang dengan data yang sebelumnya adakah lebih besar daripada interval yang kita nak tu. Okay, kalau lebih besar, kita buat statement kita. Kalau dia tak lebih besar, dia akan end. Okay, dia counting balik sampai dia jumpa sampailah masa tu menepati dengan kita punya interval tu. Okay. Bila dah menepati interval, dia akan savekan pula, dia akan reset lah previous tu sebagai current. Faham? So current ni dia akan ambil milis yang tengah berjalan. Macam tu lah proses dia, rotate macam tu lah. Faham? Kalau tak faham lagi, kena fahamkan lah. Sebabnya dah banyak conteng lah. Dah macam profesor tu lah. Okay, tengok kat sini pula. Kalau tak faham lagi, ada dia punya apa ni? Dia punya visual dia lah. Okay, kita akan ada kita punya interval kat sini 3000 ni. Yang mula-mula ni lah. Faham tak? Ni 3000 ni. 3000 ni yang kita nak. Yang ni akan jadi kita punya previous. Yang ni akan jadi kita punya current lah. Okay. Bila kita baca yang kedua pula, yang ni akan jadi previous. Yang ni akan jadi current. Okay. Macam itulah seterusnya. Yang ni kita kena buat dia punya setting dia tu kan. Nampak ni. Ni dia setting balik ni. Dia setting balik yang ni. Yang ni jadi yang previous ni akan jadi current yang ni. Ini dia pakai time out. Dia tak pakai previous ke current ke. Saya tulis balik kat sini lah. So time out tu maksudnya dia adalah previous milis. Okay, itu adalah naming je. Awak tak suka perkataan previous, awak letaklah time out. Ataupun awak nak naming T1, T2. Senang kan? T1 mula-mula, T2. Lepas dah implement T2 tu benar, awak kena jadikan T2 tu sebagai T1 balik. Macam tu lah. Okay. So tengok ni. Mula-mula ni kita 3 saat yang pertama ni off lah. Sebab kita dah kata by default off lah kan. Okay, so dia buat yang ni. Dia buat ni milis ni tengah, current milis ni tengah kira ni. Sini pun 100 ni maksudnya milis ni tengah counting lah. Ni dia tengah berjalan ni, tengah kira ni. Ni awak punya milis ni kan. Milis awak ni dia tengah kira. Ni ada dia punya bacaan dia lah. Okay. Okay. Ya, ni saya buat je. Okay. Macam tadi lah. Ni
pada minit ke-500. Okey. Okey. Sampai kat sini. Dia dah ambil ni awak punya ni kan. Ni awak punya milis ni. Sampai sini. Dia tengok berapa milis kat sini. Okey. Dia capture data milis kat sini and then dia tengok berapa. And then dia bandingkan. Milis kat sini adalah 2000 contohnya. 2000 tolak dengan kosong yang previous kita tu. So tak besar, bukan lebih besar pada 3 saat. Jadi kita nak time interval 3 saat tapi dia dah baca kita punya statement tu pada saat yang kedua. Jadi tak menepati lagi lah. Bila tak menepati if statement tu, dia akan pergi kepada tutup lah. Pergi kepada dia bila kita buat statement if ni, kita buka if, kita buka kurungan, kita tutup kurungan. Kalau tak menepati, dia pergi kepada bawah lah kan. Okay. Dia kira balik sekarang 2700. Capture data lagi dekat milis tu. Okay. Tadi 1000 lebih kan. 1500 tadi kan. Sekarang yang kedua boleh dia capture pula. Capture pula yang kedua. True. True. Dia buatlah. Okay. Dia true je, dia terus ambil sebagai current milis. Macam ni. Macam ni ya. Ini awak punya milis. Okay. Sini lah. Tulis kat sini lah. Ni. Tadi dia ambil kat sini. Sini kosong lah mula-mula tadi kan. Dia ambil kat sini tadi. Salah kan. Dia ambil pula kat sini. Betul. 3 saat. Betul. Lepas dia ambil betul tu. Dia terus dia terus reset balik. Ambil sini data ni sebagai current milis. So yang previous tadi kosong ni, sini dah jadi previous lah. 3 sini. 3 sini jadi previous. Nanti dia akan capture. Dapat current kat sini 6. Dia akan bandingkan dengan previous 3. Itulah tempat setting dia tu. Ni nampak. Bila dia dah dapat statement betul, dia terus buat kita punya statement dekat milis tu sebagai current milis. So sebab tu kita akan memastikan kita punya interval tu sentiasa betul lah. Okay. So betul. On lah. On lagi untuk 3 saat. Tengok. Okay, dia baca sini. Oh, false. Ini adalah saat yang kelima. 3 saat yang kelima patutnya 3, 6 lah kan. So 6 tu, 5 tu dia false lagi. Okay. Baca lagi. Ini saat yang ke-6. Saat ke-6, 3, 6. Patutnya betul lah. Okay, true. True. Lepas tu dia off lah sini. Okay. Okay. Dia off lah. Dia buat statement yang untuk off tu. So macam tu lah seterusnya. Okay. Kena fahamkan dia punya cara kerja dia. Sebenarnya cara kerja dia tu bergantung kepada kita punya ni je. Bergantung kepada kita. Ini milis ni sentiasa berjalan kan. Sentiasa berjalan. Kita kena ada kita punya interval tadi. Saya cakap tadi, interval. Dan kita kena ada 1 point T0, T1. Previous dengan current. Current ni kita kena capture data tu dengan arahan tu lah. Lepas tu bila dah betul, kita kena tukar tu sebagai current pula. Previous tu kita akan capture dia sebagai current pula. Dan kita akan banding pula dengan yang ni. Previous betul ke tak. Sebelum tu kita kena capture dulu betul ke tak kan. Kalau tak betul, dia tak buat lah. Okay. So 3 benda ni kena ingat lah. 3 benda cara dia ni. Ni. So kita kena 3 benda ni lah. Dia ada dia punya. Oh, sini dia tak declare kat atas ni sebab dia terus declare kat sini. Time out ni 3000 ni. 3000 ni dia declare kat sini. Kalau nak ubah dia punya time interval ni kat sini lah. Kalau tak awak buat kat sini. Integer time interval kan. Sama juga 3000. So sini adalah time interval lah. Tukarlah sini. Okay. Faham. So yang mula-mula awak kena ada yang ni nombor 1 time interval ni.
So kita ada current ni. Okay. Current, and then bila dia ada ni, dia ada time out ni adalah kita punya previous. Previous. Okay. Ada interval, ada previous, ada current. Ini je yang awak kena ada je. 1, 2 ni awak capture. Bila dah capture, dia on. Awak kena reset balik dia sebagai current. So current ni dia akan ambil balik dalam kita punya statement. Yang penting kita kena buat cara penulisan ni. If ni. If current adalah T1 tolak dengan T0 previous. Sama besar ke sama dengan kita punya time interval. Time interval gitulah. Ini statement ni yang kita kena ada untuk kita punya itu je. Okey. Duk panjang-panjang saya duduk cerita tu. Ulang-ulang ayat yang sama, nak fahamkan tu je sebenarnya. Okey. Kalau tak faham pun nanti kita run, kita boleh tengoklah. Okey, so yang ni samalah. Ni 1, 2, 3. Check for the 3 LEDs in different interval time. Awak boleh buat yang saya ada bagi tadi tu. Boleh sambung. Jadi awak boleh tengoklah. So why use millis instead of delay? We will now look at 2 advantage with millis compared to delay. Accurate timing. So timing is accurate lah. Okay. And then non-blocking. Non-blocking ni while waiting ni tadi lah, while waiting ni tak ada waiting lah. Kalau delay tu kita kena tunggu kan, sebab delay tu is Arduino is off lah. Ibarat dia macam tu. Okay, ada lagi ni contoh. Ni. Okay, apa yang penting? Interval ni nombor 1. 1000 kan. Kita kena capture data dulu. Millis. Dia tengah kira ni millis. Okay, capture millis. Sini dia capture contoh. Dia dibandingkan. Dibandingkan millis yang dia tengah capture tu. Kita nak katakan ini 1000 kita, 0 sampai 1000. Dia capture kat sini 0.7. 0.7 tak lagi lah. So dia akan pergi ke bawah ni. So dia ulang balik. Ini tak. Ini sekali je. Biasanya kalau awak nak capture ni, biasanya awak akan letak dekat bawah ni. Letak dekat sini lagi okey lah. Tapi tak letak kat sini pun okey juga. Mana-mana lah. Ini saya saja tunjuk dia punya beza dia tu. Kat mana awak nak letak millis. Boleh letak sebelum void loop ataupun nak letak dalam void loop. Saya cadangkan awak letak dalam void loop lah. Sebabnya biasanya kita akan tengok kita punya programming ni dekat void loop je. Yang lain ni dia run sekali je kan. Yang kat void loop ni dia akan run secara continuous. So awak letak ni dekat sini lah, senang. So dia baca lagi. Dia dah capture 0.7, dia baca lah 0.7 tolak 0. Tak kan. Dia baca sini pula. Mungkin 0.8. 0.8 tolak 0. Tak, lebih besar. And then katakan 1.00 1 tolak apa? Tolak 1, tolak 0 sama juga 1. So dia on kat sini. Contoh. Bila dah on, terus ambil masa dia kat sini. Ni dia letak bawah ni. Untuk current previous tu kan. Okay. Kalau awak nak letak kat atas ni pun okey juga. Mana-mana lah. Bila dia dapat on, dia terus tukar yang previous, yang current jadi previous. Yang ni lah. Okay. So dia akan baca balik. Okay, study dia punya 3 benda tu. Okay, 3 benda ni kan. Interval, timer ni sebagai previous. So millis ni sebagai current. Okay, 3 benda tu je awak cari. Kalau awak, walaupun dia punya nama berbeza macam tadi, time out ke, LED time 1, LED time 2. Tapi awak cari 3 benda tu je. Interval dia, millis yang bukan awak cari 3 benda tu, awak kena ada 3 benda tu. Time interval, awak kena baca millis untuk kita capture masa pada millis tu. Dan bila kita dah dapat, dan kita buat dia punya statement dia tu. Statement ni untuk kita sahkan kita punya ni lah. Betul ke tak kita punya seller yang kita nak tu. Lepas tu buatlah statement dia, kalau if sekian, else sekian.
Kalau dia baca statement if tu tak betul, jadi terus end je. Okey. 3 benda ni kena sentiasa ada lah. Baru kita punya statement betul. So yang ni sama macam tadilah. Yang ni untuk satu. So ini ada satu set lah. Ni satu set. Ni set yang pertama ni. Satu set lah ni. Ni satu set. Nampak tak? Dia LED 1 interval, LED 1 punya statement ni. Ni statement LED 1 punya statement ni. Ni satu set. And then ni function dia nak buat. Kalau nak tambah 2 LED, jadi 2 set yang berbeza tadi. Ni nampak tak? 2 set maksudnya awak kena tambah lagi satu. Ni tambah. Sama je. Tambah set yang kedua ni. Ada kita punya pin lah. Betul lah. Ada interval kita yang kedua. Ada timer kita yang kedua. Ada milis kita yang kedua. Nampak? Ada statement kita yang kedua. Ni saya dah buat dia punya color. So kalau awak nak buat set yang ketiga ni, ni quiz lah sebenarnya ni. Nanti awak study dulu. Nanti soalan quiz tu saya bagi habis chapter lah. Tapi awak buat ni dulu. Ni memang soalan quiz ni. Kalau nak buat blink 3 LED, jadi awak akan ada set yang ketiga lah. Bawah ni, setiap yang berubah color ni, awak akan tambah lah. Nampak? Okay. So awak akan ada interval, dia mesti ada 3 benda tu. Interval, awak capture milis dia tu, and then awak ada dia punya statement dia. Bila dah ada statement, betul, awak kena reset milis dia tu. Ni kan. Dia okay. Kita punya jawab soalan, open book je kan. Open book, copy paste je. Tapi copy paste tu kena faham apa benda yang awak copy betul ke tak. Macam tu lah. Okay. Kalau ada 4 set, 4 lah. Segment dia. Macam tu lah. Yang ni advance sikit lah. Kalau nak ada 2 interval lah. Macam saya cakap tadi lah. Yang ni interval 1 senang je. 2 sama ni kan. 2 saat. Dia ada satu interval je lah. 2 saat. Yang ni ada 2 interval. 1 saat on. Saat yang kedua off. Ni off. Yang ni on. Jadi awak kena ada setting dia 2 tempat lah. Nampak ni. Okay, ada setting 2 tempat. Okay. And then kita kena pakai boolean sikit. Ni boolean ni. Sama. Kita kena buat dia punya keadaan dia tu. Sebab kita nak panjangkan on ni kan. So kita kena buat some condition sikit lah. Okay. So boleh kalau nak tengok boleh lah. Tu advance sikit lah. Tak adalah sampai advance macam tu. Kita pakai yang ni pun awak dah pening juga. Okay. Tapi boleh study dia tak susah pun. Dia cuma tambah yang ni je. Statement ni je. Yang ni semua sama. Nampak ni? Ni sama je. Cumanya sebab kita nak buat statement ni sebab kita berbeza interval tu. So kita ada on time dengan off time tu. Kita nak sebab off tu 1 saat kan. On tu 2 saat. Sebab tu kita ada statement ni. Condition sikit. Cuba baca. Ini adalah N. N. Dia mesti benar. Yang ni benar dulu. Dengan yang ni benar. Barulah dia jadi benar. Okay. Cubalah ini awak punya apa ni. Awak punya study lah. Okay, so delay versus milis kita dah boleh faham lah. Kenapa kita nak pakai delay, kenapa kita tak nak pakai delay, kenapa kita nak pakai milis. So ada dia punya ni, ada video ni. Kalau tak faham apa yang saya cerita tadi, awak boleh slow awak boleh tengok lah video ni. Ini antara video yang paling antara video yang termudah lah antara milis dan ni. Sama juga konsep yang macam saya cerita tadi tu lah. Okay. Ada event satu. Tengok. Ni tak sampai lagi kepada ni kan. Macam tu lah. Okay. Bolehlah tengok. Tak dapat tengok yang ni. Ada dia punya link tu.
Okey, micros pula. Kalau millis tadi dia baca dalam milli lah. Kalau macro dia baca micro lah. Dia ada micro ni, boleh copy ni. Okey. Ni micro. Micro ni dia baca lebih besar lah. 6 apa ni? Panjang sikit kan. Dia baca dalam micro saat. So kalau nak accurate lagi, tak nak millis tu, boleh buat salah masa awak tu, boleh apa ni, accurate lagi lah. Micro. Tak ada apa pun, just tunjuk function yang lain-lain. Okay, ada timer library. Okay, library ni adalah yang somebody yang develop lah. Contohnya awak kena tengok dulu dekat awak punya sketch tu ada tak library tu. Ini memang kalau kita nak add sensor, ini cara dia. Kita kena include library dulu. Okay, manage library. Kalau ada sensor yang tak ada dalam library tu, kita kena tengok cara dia macam ni lah. Manage and then awak add. Tengoklah kalau ada sensor, kadang-kadang sensor ultrasonic dia pakai library dia. Sensor apa ni, humidity dia ada library dia. Kadang library tu dia tak install by default dalam kita punya first installation tu. Kita kena library lah. Tak putih. Boleh. Contoh ni lah, taran berikan tingkat editan dekat Arduino. Awak boleh library ni dekat Arduino ni, IDE ni, awak sambung kepada awak punya Maker Uno tu, awak compile, nanti awak tengok. Bila ada library, dia akan ada dia punya apa ni, dia punya cara tulis dia lah. Ni dia punya cara tulis dia lah. Ni include library ni, kena include. Dia ada hashtag ni, include.h. Kalau kita faham .h ni maksudnya library lah. Okay, and then ada declaration dia tu, pin berapa. 8, 10, 13. And then cara tulis dia. Ni cara tulis dia lah. LED 1000, LED 1 blink 1000. Maksudnya on, off. Okay, 1000, 2000. 1000, 3000. Contoh lah. Ini salah ni statement. Ni 1000 on, 1000 off. Yang ni 1000 on. Okay, yang ni off kan. Ni 2000 off. Itulah. Senang pakai library je. Ini 1000 on, ni 3000 off. Okay, ada while loop. Ni cara tulis dia. Okay. And then kita pakai je lah. Okay. Ada lagi contoh. Yang kedua, simple timer.h. Yang ni easy output.h. Ni kan easy output.h kan. Yang ni tajuk dia adalah, bukan tajuk dia, library dia adalah simple timer.h. Ada ni, tengok dalam library ni ada simple timer ni. Ini dia punya developer dia dah, Alexander Kerinanku ni. Okey, kalau nak belajar pergi sini. Okey, pergi sini untuk dia punya penerangan dia. Okey, yang kita nak tengok hari ni, milis tu dah habis lah. Lepas ni kita tengok lab pula. Okey, so ada timer hardware. Ni awak baca lah. Hardware. Okay, timer hardware ni awak baca lah. Nanti soalan pun objektif kan. So every pin ni kita boleh represent dia sebagai timer sebenarnya. Kita boleh guna dia sebagai timer. Tapi kita kena panggil lah. Okay, ada timer register.
Timer 0 and timer 1. Dia ada 3 timer. Timer 1, timer 0, timer 1 and timer 2. 3 timer, 3 jenis ni. The anu on the board is based on Atmega. It has 3 timer. Ada timer 0, timer 1 and timer 2. Okay, timer 0 and timer 2 are 8 bit and timer 1 is 16 bit. Kalau masuk soalan objektif, carilah jawapan dia. Okay. Ada timer in terms of register timer. Tadi in terms of pin kan. Ada nama prescaler timer ataupun compare mesh timer. Ini ada yang ni kita nak blinkkan LED. Tadi kita dah pakai delay function for itu yang by function lah. Kalau by hardware timer kita dah pakai millis tadi. Okay. And then ini yang betul-betul hardware yang dekat register tu. Kita ada ni lah yang TCC ni. Saya tak adalah study sangat. Ini kita tunjuk je lah sebab ada dalam apa? Dalam slide yang sebelum ni lah. Nak ikutkan saya nak buang je. Tapi ini adalah lebih advance lah. Tengok kalau kita boleh pakai ni. Timer apa ni saya pun tak tahu. Kita boleh pakai sebab kita ada nampak sini ni. LED built-in ni. Ni. Ni nyala kan. Tengok simulation time dia tu. So ni. Berapa saat dia nyala, berapa saat dia ni, dia bergantung kepada sini. Ni. Kat sini lah. Ni. Ni dia punya tempat dia setting ni. Okay. Ini memang kita tak ajar lah. Dia complicated untuk awak. Cumanya awak kena tahulah. Sebab kita kena tahu sebab dekat hardware tu, selain daripada timer by millis, okay, ada timer, jenis-jenis timer lagi. Prescaler, mesh timer. Okay, kalau tengok kat sini, ni kan. Ada timer apa benda, timer 2, timer 1, timer ni. So kita faham benda ni apa benda tu kan. In the Arduino world, timer is used for timer function. Like delay, and if you change timer 0 register, they will be influence the Arduino timer function. Timer 0 is a 8-bit counts from 0 and generates an interrupt whenever it overflow. Okay, tak ada apa, kita tak pakai sangat. Okay, boleh baca kalau nak tahu lanjut. Nanti awak masuk degree, ada projek FYP degree ke apa kan, PSM. So boleh tengok saya dah includekan semua nota-nota dia. Tempat yang awak nak belajar ni, boleh tengok lah. Dan kalau nak tengok lagi detail, boleh tengok video ni. Saya dah tolong carikan untuk prescaler, mesh register. Dia lebih technical lah. Kalau awak nak tunjuk pandai kat kawan-kawan awak, bolehlah pakai timer daripada ni. Tengok dia punya, it's very technical sikit. Nampak? Ada dia punya kiraan-kiraan dia. Nampak? Kiraan dia ada kiraan dia lah. Bukan level awak lah. Saya tak tahu kenapa dia masukkan. Saya pun cuma include on je lah sebagai nota. Satu lagi adalah watchdog timer ni, bagusnya adalah kita nak avoid malfunction. Kadang-kadang bila kita tak tahu kita punya microcontroller tu, kadang-kadang dia ada hang kan. Dia hang. Bila dia hang, kadang dia nak start dekat mana. Better kita kena reset dulu kan. So watchdog timer ni dia pakai untuk itulah, avoid malfunction. Okay. So dia ada dia punya, kita kena include dia punya library dia sekali. Dan dia punya syntax dia WTO ni lah. Enable, WT enable. Watchdog timer enable. Ini syntax dia. Okay, and then ini reset dia. Bila dia hang, something hang dalam kita punya perjalanan tu, and then dia akan enable kan. And dia akan reboot macam ni.
Contohlah. Okay, itu habis. So awak kalau nak baca on terms yang timer yang tadi register, compare match register pre-scaler timer tu, awak just baca je lah. Tak payahlah awak nak tengok dia punya programming ni. Tak. Awak just baca apa benda ni. Ada dalam soalan objektif kita boleh tanya macam tu je lah. So it's just untuk pembacaan. Contoh yang ni kan. Apa benda ni, TCCRX apa semua ni kan. Okay. Okay, habis kita akan tengok lab tu. Okay, lab tu nanti saya akan blast sekali lah. Sebab lab tu ni sebenarnya dia cover yang chapter 2 hari tu yang untuk 4 dan chapter 3 yang sekarang ni, yang first part ni untuk milis ni lah. Okay, awak tengok ni. Kita punya task ni pakai 4 ni dan pakai milis ni. Okay. So ada task yang mula-mula ni adalah LED repeat using 4. So awak kena buat lah. 4 yang ni on, off. Ni kita dah bagi dalam, dia bagi yang awak kena run yang ni dulu. And then awak kena alter ni, jadikan dia yang ni. Okay, kita dah belajar kan. Kita kena buat ni. Yang ni kena 4 je lah ni. Yang ni 4 berapa, yang ni 4 berapa, yang ni 4 berapa, yang ni 4 berapa, ni 4 berapa. Ni senang je. Okay, sebab dia tak parallel kan. And then awak kena buat milis pula. Using the same, awak pakai milis. Ni kita dah ada nota tadi kan. 1 set, 2 set. Kalau ada 3 set, awak kena tambah yang ketiga lah. Macam tu je. Ni ada assessment task ni. Ini jalan parallel. Ni kita ada kita punya time scale ni. Ni kita ada jalan parallel. Nampak? Yang ni ada dalam kita punya nota ni. If ni. Kita jalan and then tengah-tengah tu kita kena interrupt sikit. Jadi kat sini kita kena tengok kat sini, dia jalan kat sini kan. Kat 3 ni. So dia jalan 3 saat ni. For 3 saat. If kat sini, if dia on kat sini. If kat sini, ini for sebanyak 3 saat lah. If dia kat sini, dia akan on yang ni. If kat sini, dia akan on sini. Okay. Lepas tu satu set. Set yang kedua nanti dia akan keluar dia punya loop. Ini yang for yang kedua lah. For yang ni, dia off yang ni. Lepas tu ada if kat sini pula. So ada if yang sini pula. Macam tu. Follow apa ni, slide yang sebelum ni tu lah, yang ada if itu kan. If kat tengah-tengah tu. Okay. So lab pun saya dah bagi 3 lah. Lab ni boleh terubah ni. Lab ni mungkin dia punya due dia minggu depan, seminggu je. Sebab dia boleh terubat. 4 tu kita dah belajar. Cuma tambah milis je. Okay. So lab kejap-kejap lagi saya akan upload lah. Sekali dengan slide Google Meet lab. Okay. So habis. Ada nak tanya? Tak ada, kita tengok sambil-sambil tu saya nak buat ni lah. Awak punya